Nah, untuk awal pagi ini wawancara tazkirah kita akan membawakan bagaimana menghadirkan khusyuk dalam solat siri yang ketiga, dan alhamdulillah narasumber kita seperti biasa bersama dengan Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sehat ya pada pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Satu topik yang menarik yang sudah dibawakan sehingga bahagian 3 ataupun siri yang ketiga ya, iaitu bagaimana menghadirkan khusyuk dalam solat. Jadi seperti yang kita ketahui, memanglah dalam kekhusyukan kita ini bersolat ini bukan sesuatu perkara yang kita ni ambil mudah saja ya, ataupun yang kita ni ambil enteng saja, tetapi perlu kita ni mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan bagaimana untuk menghadirkan khusyuk dalam solat. Jadi kita terus saja serahkan kepada Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman untuk berkongsi bersama dengan penonton kita ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat menyambung lagi bukannya kuliah tazkirah kita ni. Tazkirah kita ni. Bagaimana untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat siri ketiga. Jadi sebelum masuk kepada siri ketiga ni, ulang kaji dulu yang pertama, yang kedua. Recap semula ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada siri yang pertama kita ni telah memberitahukan satu tips, iaitu menghadirkan hati. Apa dia menghadirkan hati? Iaitu di dalam solat hanya memfokuskan kepada bacaan dan tindakan di dalam sembahyang semata-mata. Jauh daripada itu jangan cancel. Apa tadi kan buat apa? Tunggu dulu. Apa yang dilafazkan, Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang mengalir dalam hati kita ni. Itu yang dimaksudkan menghadirkan hati. Jangan sekarang Alhamdulillahirabbil alamin, sayur pesan ni apa masakannya, lari fikiran tu. Pesan ni banyak iklan jangan ku buat, dia mengalihku katanya. Siapa tu? Jadi apa yang dibaca itulah yang menghadir dalam hati. Bacaan dan tindak ke perbuatan di dalam sembahyang saja. Itu maksudnya menghadirkan hati ya. Ia rukuk, perbuatan. Tadi bacaan ini perbuatan, ia rukuk, menunjukkan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Raja, mengharapkan rahmat daripada Allah. Kemudian ia sujud. Jadi perbuatan sujud itu perbuatannya saja menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi semua perbuatan itu, rukuknya, sujudnya, semuanya ada simbol, ada simbol. Bukan sujud saja, tapi rasakan hinanya depan Allah. Kita ni muka ni mulia, muka ni paling mulia, paling teratas ialah muka. Tapi waktu menyembah Allah, muka letak di bawah. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang faham falsafah sujud ini, maka ia mudah hadir hatinya. Merendahkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar, jadi pernah disebutkan beberapa kali Ina mau ada Ina mau ada sejadah. Kenapa Ina mau ada sejadah? Biar mukanya ni ke tanah, ataupun biarlah mukanya ni pada debu-debu yang ada. Contoh masalah ni macam mana? Pada debu-debu. Terus ia sujud tanpa Ina mau ada sejadah. Supaya apa? Supaya betul-betul ia merasakan hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Tapi janganlah sekarang di masjid katanya aku nak bawa sejadah. Masa ni Covid. Betul. Tadi kata Ustaz Abdul Rahman jangan bawa sejadah katanya. Allahumma salli ala sayyidina. Covid bawalah sejadah. Masih apa namanya tu? Langkah berjaga-jagalah daripada Covid-19. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama.
Dan panjang-panjang Ustaz, itu baru siri pertama tu. Ada siri ketiga sudah. Ya. Yang kedua iaitu kita ni apa tips yang kedua iaitu tafahum. Hari kita bincangkan satu siri satu. Apa tafahum? Tafahum ini ialah faham apa yang ia baca. Daripada awal Allahu Akbar sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua cakap Arab. Ada cakap bahasa Melayu. Dah cakap bahasa Melayu dah masa dari bahasa Arab dan bahasa Melayu, semua bahasa Arab. Jadi usahakanlah untuk faham. Macam mana Ustaz kami kan faham, maka cubalah cari di kedai-kedai dan insya-Allah kami pun masa ni alhamdulillah sudah siap satu buku di bawah terbitan Al-Minhaj Center insya-Allah. Jadi buku itu buku yang mudah untuk khusyuk dan juga untuk faham. Tu. Jadi untuk faham ini at-tahiyyatul apa artinya? Al-mubarakatus apa artinya? As-salawat at-tayyibat lillahi lillahi rabbil alamin. Jadi secara perkata tadi itu memudahkan untuk faham. Jadi jadi alhamdulillah segala al-Fatihahnya, segala bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Apa artinya? Segala maha suci Allah al-azim yang maha agung, wa bihamdih segala puji bagi Allah. Hebat makna tu kalau faham maknanya. Kalau kita ni memahami ruminya tu dapat kita ni menghayati lagi lebih apabila kita ni bersolat. Dan ini asas. Sebelum kepada yang 6 tadi itu, yang nombor 2 ini tapi dia ada nombor 1, dia dapat nombor 2 nya. Walaupun dia faham maknanya, tapi dia hadir hatinya, lalai juga. Jadi faham adalah asas sebelum yang kepada yang lain, iaitu ia memahami maknanya yang ia baca. Jadi kalau ia faham, itulah yang mudah terdetik ke dalam hati. Semua ia faham. Rabbighfirli warhamni wajburni, apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Kadang-kadang ia macam tu, tapi dia minta ampun pun. Hati dia minta ampun, tapi sini dia lepas Rabbighfirli warhamni. Macam kita ni menunjukkan rasa cinta rasa orang, tapi dia kata dia faham apa yang kita disampaikan. Sambil-sambil main mobile. Bang, sayang kita kan kena aku. Aku sayang kau. Apa kata cakap apa tadi? Kata Allahu Akbar. Bernilai ke tu arah perempuan tadi tu. Bang, kita sayang abang kau. Okeylah, bolehlah katanya. Abang mendengarkan katanya. Apa katanya? Allahumma salli. Jadi ia bercakap bukan melalui hati. Ia hanya mulut sahaja. Bernilaikah bagi seseorang itu? Jadi dia bernilai. Cuma itulah kita ni. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Tapi hatinya kosong. Jadi baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, inilah masuk ke siri ketiga. Mudah-mudahanlah Ustaz ada 6 lagi tu Ustaz. Iaitu at-ta'zim. Apa at-ta'zim? Rasakanlah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sembahyang rasakan agung, mengagungkan Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalaulah di dalam sembahyang seseorang itu Anda merasakan keagungan, sedikit pun Anda merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sembahyangnya ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Agung tu, agung. Tapi hatinya ada merasakan agung. Dalam sembahyangnya ada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi hatinya dia memuji Allah. Sepertinya hatinya dengan alhamdulillahi rabbil sampai alhamdulillahi rabbil alamin ataupun bismillahirrahmanirrahim itu sahaja sudah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan sujud. Waktu sujud, itulah katanya disebutkan dalam hadis, paling dekat seorang hamba itu kepada Tuhannya ialah ketika sujud. Maka ketika itulah dengan kami akui ya Allah banyaknya dosa-dosa tangan ini, banyaknya dosa-dosa mata ini, banyaknya dosa-dosa mulut ini. Ketika sujud itu ya Allah ampuni kami ya Allah. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam sembahyang itu rasakan at-ta'zim. Macam mana Ustaz untuk menghadirkan ta'zim tadi itu? Apa ta'zim? Rasakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita ni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ni, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Asrarus Salah, iaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala daripada luar dibawa masuk, diserapkan di dalam sembahyang. Contohnya kita ni melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui ciptaan-ciptaan Allah. Cakrawala. Ya. Kita ni ataupun melihat pemandangan-pemandangan dasar laut, subhanallah, masya-Allah. Hebatnya ciptaan Allah. Jadi daripada efek yang di luar itu, kita ni akan mudah membawa dalam sembahyang kita ni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Teruskan saya Ustaz. Ya. Sekarang dah habis sekarang. Dan yang keempat ialah kita teruskan iaitu haibah. Apa dia haibah? Haibah ini merasakan lebih tinggi daripada ta'zim tadi. Merasakan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau agung pada tahap ini, hebah atas lagi. Kata ni tenggelam, dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allah Maha Agung. Kata ni kecil mana ni? Manusia ni kecil mana? Kerdil rasanya. Udah pun kecil. Kalaulah Allah kan mau apa saja habislah kata ni. Ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita ni dua nikmat Islam, nikmat iman. Kalaulah ini ada dua ini, apalah kita ni? Apalah artinya kehidupan ini? Betul. Tidak ada apa-apa. Jadi rasakan hibahnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu lebih lagi hebat, lebih lagi agung dari Allah Subhanahu wa taala ni. Itu ciri yang keempat. Teruskan. Yang kelima iaitu ar-raja. Bila ar-raja? Apa ar-raja? Ar-raja ini ialah mengharap, sungguh-sungguh mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bila masanya tu ada dua tempat. Tadi yang ta'zim dengan hibah itu ketika rukuk, ketika sujud, ketika membaca Al-Fatihah, itu rasakan keagungan Allah. Rasakan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja waktunya bila? Sewaktu kita ni i'tidal. Bila sudah rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau mau banyak boleh ini rukun panjang, boleh buat 10 kali, silakan. Sebahagian mengatakan Rasulullah kadar ia tumakninah itu seperti tasbih 20 kali. Kalau sanggup silakan. Silakan watah 20 rakaat. Kalau imam jangan. Imam mengamuk, makmum mengarang. Banyak lagi appointment anak lagi katanya. Jadinya bila sudah rukuk, kemudian i'tidal sami Allah. Ketika ini hati switch. Iaitu ya Allah, kami memujimu ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Maka mengharap dalam hati Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, kami memujimu ya Allah. Ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Kalau akan mau panjang lagi boleh lagi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Itu dalam radio ada disebutkan dah. Orang yang membaca itu sampai ramai malaikat berebut-rebut mencatat. Ketika itu hati kita ini mengharap kepada Allah, ya Allah kami memujimu. Maka bagilah rahmat kepada kami. Okey, ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Saya seperti mana beritahu tadi maka habis saja daripada sujud, bangkit ke atas, hati dulu mengharap kepada Allah. Bila sudah hati mengharap kepada Allah, baru tersebut Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah. Lepas tu wajburni, apa tu? Jangan salah baca sekarang. Wajburni, wajburni maksudnya apa? Cukupkan aku ya Allah.
cukupkan aku. Wahdini, bagilah aku hidayah ya Allah. Wa'afini, sihatkanlah tubuh badanku ya Allah. Warfu anni, dan angkatlah derajatku ya Allah. 4 kali kita baca macam tu dengan benar-benar warhamni wajburni. Tapi jangan panjang. Kalau melebihi kadar tahiyat akhir, batal. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sejam. Contoh, habis batal sembahyang. Kalau melebihi kadar tahiyat akhir, batal sembahyang. Jadi jangan lama benar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Okey? Itu ketika mengharap. Okey, kita habiskan. Yang keenam, supaya ada siri yang selanjutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam ialah haya. Apa dia haya? Iaitu malu. Bila seperti yang tadi merasa malu, sudah tadi sungguh-sungguh dengan al-Fatihahnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan tangisannya dan sebagainya. Dan yang terakhir kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ni malu di hadapan Allah. Macam mana pun kita ni usaha masih saja kurang. Masih ada saja kelalaiannya. Masih saja kita ni ini seperti apa yang kita ni ucapkan, ini seperti mana yang kita ni buat. Kita ni mengakui di hadapan Allah, hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Kena hati-hati tu. Wa ma ana minal ini salah sabut beda negara kata. Wa ma ana minal, ataupun musyrikin ke muslimin? Kah wa ana minal muslimin. Betul tu. Jadi masalah. Yes, wa ana minal muslimin. Aku daripada orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma atau apa? Bukan. Kita ni cakap macam tu, tapi kita ni tetap saja maksiat. Malulah di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia pun kita ni malu, kedapatan bah. Cuba tak. Kedapatan. Ini apa lagi Allah tahu segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah 6 perkara penutup insya-Allah. 6 perkara iaitu bagaimana menghadirkan hati. Hadirkan hati, satu. Kedua ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadirkan hati. Yang kedua, faham bacaan. Ketiga, ta'zim, agungkan Allah. Hibah, lebih lagi agungkan Allah. 6, raja, mengharap kepada Allah. Dan yang keenam ialah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah ya. Satu perkongsian yang cukup bermakna ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz. Mungkin Muhammad. Baik, sebenarnya senang saja menghadirkan khusyuk dalam solat ini bagi kita, tapi sebenarnya penjelasannya itu begitu meluas dan alhamdulillah telah pun sehinggakan sehingga ke siri yang ketiga, dan kita ucapkan terima kasih Ustaz dengan pengongsiannya. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga bermanfaat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.